Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang penceramah. Nama diberi ialah Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami. Beliau berumur 48 tahun. Beliau berasal daripada Perak. Beliau sering mengadakan kelas pengajian kitab-kitab Taurat, iaitu kitab Tauhid, Fiqh dan Tasawuf. Kitab yang digunakan oleh beliau ialah kitab Faridatul Faraid. Ahli jemaah beliau dikenali sebagai Majlis Ta'alim Rahmatul lil Alamin. Dalam video ini kami akan menceritakan serba sedikit mengenai sifat kalam. Apa yang dimaksudkan dengan sifat kalam? Pengenalan bagi sifat kalam bermaksud berkata-kata. Sifat kalam ialah satu sifat yang sedia adanya pada zat Allah, yang bukan berhuruf dan bersuara atau terdahulu dan terkemudian. Maksudnya kat sini, kalam Allah ni bukanlah yang berhuruf dan bukanlah yang bersuara, bukan terdahulu dan bukan terkemudian. Melalui sifat ini, Allah berkata-kata bagi perkara yang wajib, mustahil dan harus. Dalam sifat kalam terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, kalam ismi. Yang kedua, kalam nafsani. Yang ketiga, kalam masdari. Dan yang keempat, kalam lafzi. Kalam ismi. Kalam ismi ni iaitu kalam sifat, yakni kemampuan berkata-kata. Yang kedua ialah kalam nafsani. Kalam nafsani ni mempunyai khilaf ulama. Ada yang mengatakan ada dan ada yang mengatakan tak ada. Kalam nafsani ni ialah cadangan untuk kita bercakap. Sebelum kita nak bercakap, mesti kita ada benda untuk bercakap. Maksudnya kat sini kita kena ada cadangan untuk kita bercakap. Kalau kita tak ada cadangan untuk kita bercakap, kita tak tahu apa yang kita nak bercakap. Yang ketiga ialah kalam masdari. Kalam masdari ni iaitu proses berkata-kata. Nisbah kepada manusia, proses berkata-kata ini menggerakkan bibir untuk mengeluarkan suara. Proses berkata-kata ini bagi Allah Ta'ala menciptakan suara sehingga didengari oleh Nabi Musa AS. Yang keempat ialah kalam lafzi. Kalam lafzi ni perkataan yang keluar daripada proses berkata-kata. Contohnya kita bercakap keluar suara. Itu dipanggil kalam lafzi. Dalil nakli bagi sifat kalam ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang bermaksud, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Seterusnya, dalil akli bagi sifat kalam Allah iaitu yang pertama, kalau Allah itu tidak mempunyai sifat kalam, nescaya Allah itu bisu. Iaitu bermaksud jikalau Allah Ta'ala itu tidak berkata-kata ataupun yakni tak ada sifat berkata-kata ataupun sifat kalam, nescaya adalah bisu. Yang kedua, maka terdapat pada Allah sifat kekurangan. Iaitu maksud dia, bisu itu terdapat berkata-kata, iaitu ada huruf dan ada suara. Suara itu termasuk dalam mustahil dan bisu itu kekurangan. Dan yang ketiga, dan kekurangan pada Allah itu mustahil, sekali-kali tak diterima, dan ada yang kata Allah itu mempunyai sifat kekurangan. Maka sabitlah pada kalafnya, iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, nescaya mustahillah lawannya bagi kalaf kalau sifat kalam Allah itu disabit ada wujud pada zat, maka tak terima. Tak terima apa? Lawannya adalah bisu. Seterusnya, penurunan Al-Quran iaitu kalam Allah dan kitab-kitab Samawiyah. Yang pertama, semua kitab diturunkan dari langit dan diturunkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, Nabi telah menterjemahkan kitab-kitab dalam bahasa yang dapat difahami oleh umat-umat masing-masing. Yang ketiga, contoh kitab ada 4, iaitu yang pertama, kitab Taurat iaitu dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, Injil dalam bahasa Syriani. Yang ketiga, kitab Zabur iaitu dalam bahasa Kipti. Yang keempat, kitab Al-Quran iaitu dalam bahasa Arab. Seterusnya kita pergi kepada Al-Quran kalam Allah. Yang pertama iaitu huruf-huruf dan lafaz, yakni kalam nafsi yang ada di dalam Al-Quran adalah makhluk yang menunjukkan adanya kalam nafsi ataupun ismi, yakni sifat perkata Allah yang azali yang berdiri pada zatnya.
Yang kedua iaitu Al-Quran dikatakan kalam Allah dalam arti kata ia menunjukkan ada kalam Allah yang qadim. Yang ketiga, tidak boleh mengatakan Al-Quran adalah makhluk kerana dibimbangi dan takut diwahamkan, iaitu memberi kesamaran kalam Allah yang asali. Manakala yang keempat, iaitu semua salaf telah ittiqa, iaitu sepakat, di mana mengharamkan mengatakan Al-Quran adalah makhluk untuk mengelakkan berlakunya waham. Hukum iaitu wajib ke atas setiap Muslim mempercayai Allah yang bersifat kalam. Seterusnya tepi kepada kesan meyakini Allah bersifat kalam. Yang pertama iaitu mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Yang ketiga iaitu dikasihi dan dirahmati Allah. Manakala yang terakhir iaitu beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Okey, makhluk sifat kalam ni dia ada 3. Yang pertama tanjizi qadim, sulhi qadim dan tanjizi hadis. So tanjizi hadis ni bermaksudnya benda yang berkaitan dengan makhluk daripada tiada makhluk ke ada makhluk. Contohnya macam Tuhan nak mengadakan makhluk, atau Tuhan nak tiadakan makhluk tu, yang penting ia berkaitan dengan makhluk yang dah ada lah. So yang kedua sulhi qadim. Sulhi qadim ni maksud dia benda yang berkaitan dengan makhluk tetapi sebelum ada makhluk. Benda ni jadi macam segala sesuatu yang ada dan terjadi ke alam semesta. Lepas tu baik di masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Sudah tentu dia sudah ada dalam sulhi qadim Allah. Contohnya macam ni, kita nak beli kasut. So kasut tu berharga 1,000, tangan kita ada 3,000. So patut tak kita beli benda macam tu? Mestilah patut, sebab kat tangan kita ada 3,000, kasut tu 1,000. So benda kasut tu kita mampu beli. So jawapannya memang patutlah kita beli. Yang ketiga, tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni Tuhan tahu sedia ada sama ada perkara tu berlaku seperti zat dan sifat. Macam perkara tu dia perkara baru berlaku, telah berlaku, sedang berlaku, yang lagi akan berlaku dan tak akan berlaku sama sekali. So Tuhan tu dia akan tahu semuanya lah, yang sebelum, selepas, akan. Okey, dapat kesimpulan ataupun rumusan daripada keseluruhan ni ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat oleh akal fikiran manusia. Maksudnya manusia tak boleh nak fikirlah benda ni akan terjadi seterusnya bila. So benda ni hanya Allah sahaja yang tahulah. Oleh itu kita wajiblah beriman dengan sifat kalam Allah dan taati perintah serta meninggalkan larangannya.